Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad sama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pun satu kaum, satu golongan di dalam majlis ilmu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkatan kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, tuan-tuan kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah pengajian kita. Dan sebelum saya terus lebih lanjut lagi, saya nak tanya, tengok ada orang yang bernama Ramli binti Ka'b. Ramli binti Ka'b. Jadi kita, siapa yang kau kenal dia, no? Siapa yang kenal dia, belum maklum kitab dia tu. Kalau tak ada juga minggu ni saya akan offer tak boleh lah orang yang nak ngaji, no? Orang yang nak ngaji kita bagi tak peluang kepada orang yang nak ngaji. Nanti ni kalau dia mai jumpa kita cari lagi. InsyaAllah. Okay, kalau ada siapa-siapa yang kenal dia, tolong maklum lah. Ramli binti Ka'b. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita dapat bersama-sama pada malam ini. Jadi kita teruskan kuliah pengajian kita di surat 204 hadis 355. Itulah secara tertulis kata. Ini boleh kita petai lah orang macam ni. Sebab tak pegang dia. Pegang tengok, dia bukan lebih tu, dia petai lah tu. Nak adil ni, kira adil sahur dalam kita. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد إلى آخر الحديث. Dan sebelum saya terus lebih lanjut lagi, tuan-tuan, bagi orang yang ada berasa nak ngaji lagi, saya mengajak di masjid lain, saya buat pendekatan masjid kita lain, macam di kampung penduduk kita, kita buat penawar bagi hati, dan juga kita makmum, imam dan makmum, dan surau di Kuala Batam. Saya ambil kita imam dan makmum, dan saya kemak dengan Riyadhus Shalihin. Sementara di Masjid Pokok Sampang, kita setiap minggu kita tukar petang. Jadi tuan-tuan, kalau berasa macam isaku hadis tak ngiri, jadi boleh pergi Pokok Sampang. Sebab ada malam yang kita buat hadis. Dan kita sekarang ini ialah tuan-tuan, saya bawa lah petang tadi buang lah. Okay. Petang yang saya tunjuk kat saya lah. Tunjuk kat saya tu, tuan-tuan, dia petang tu petang merapu tu saya letak tu. Petang tu ada lepas letak di sini dulu lah, yang panjang tu. Tu dia letak sikit tu. Antaranya dia kata, saya tidak percaya Nabi pergi Isra' Mi'raj dengan buruk. Dan panjang dia, tuan-tuan, kalau tak percaya ni kita boleh lepas ngaji lah di Bukhari. Macam mana Rasulullah naik buruk sampai langit yang pertama, minta izin kat malaikat, macam langit yang kedua tu sampai habis. Jadi petang tu petang rapu buang je lah. Kita dah baca lah, kita minta lah. Okey, kita tengok hadis terusnya, tuan-tuan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, artinya dalam satu safar. Artinya ini hukum azan ketika musafir. Okay. Tiba-tiba muazzin hendak azan. Artinya waktu itu maksud zuhur. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan udara agak sejuk lebih dahulu. Nabi kata biar sejuk sikit baru orang azan. Ketika tuan-tuan nak panggil orang sayang. Kemudian orang itu hendak azan pula. Beliau pun berkata, nantikanlah udara agak sejuk lebih dahulu. Kemudian orang itu hendak azan pula.
Bangat dia ni. Bangat itu. Itu beliau pun berkata, nanti dulu. Nanti udara agak sejuk lebih dahulu. Sehingga akhirnya bayangan bukit-bukit kecil telah sepadan dengan tingginya masing-masing. Okey, lepas itu Nabi SAW. Kemudian, maka bersabda Nabi SAW, sesungguhnya panas yang terik itu dari neraka Jahannam. Sesungguhnya panas yang terik itu, inna syiddatal harri min fayhi Jahannam. Maka panas yang terik itu dari neraka Jahannam. Ini kita orang mukmin, contohnya yang kita mukmin. Kita bukan tahu, betul lah hak panas itu daripada neraka Jahannam. Tapi kita cuma dengar Nabi Muhammad SAW beritahu. Dia kata panas terik itu adalah tempias daripada apa? Daripada neraka Jahannam. Dalam hadis satu kata, neraka Jahannam mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan kami ini sebahagian daripada kami telah memakan kami. Maksudnya bakar yang terlampau bahan panas. Lalu Allah Ta'ala kata, tak apa, aku izinkan kamu buka sikit pintu neraka tu. Lepas tu pintu neraka tu dibuka sikit. Maka ketika itu, maka di dunia ini darjah sesen dia pun naik melambung tinggi. Hak tu yang kita beriman. Kita percaya dengan apa yang Rasulullah SAW kata. Orang pakai akal tuan-tuan ni tak percaya. Kita percaya panas-panas lah pakai ikan dengan bawah dengan neraka Jahannam tu. Tuan-tuan, ini adalah orang yang pakai apa? Pakai akal mata-mata. Jadi tuan-tuan kena ingat satu. Sebagai orang Islam kita ada dua. Yang satu ialah yang boleh difikir dengan akal, yang kedua tidak boleh difikir dengan akal. Yang kata Islam tu maknanya kita terima serah daripada Allah Ta'ala. Itu kita orang Islam. Yang pertama, ajaran Islam boleh difikir dengan akal, yang kedua tidak boleh difikir dengan akal. Yang boleh difikir dengan akal adalah Islam mengharamkan tengok sang bagi dia tengok, katakan ini enak kerana telah digoreng dengan minyak bagi. Ada orang tengok kata Cina lah kan, Cina kata kerana digoreng dengan minyak babi dan juga ciri api yang ciri tadi yang agak pedas sikit, maka sebab tu masakan dia tidak dia tengok dia minyak babi. Allah Ta'ala mengharamkan babi sebab virus yang ada dalam babi itu membahayakan kepada manusia. Allah Ta'ala mengharamkan arak sebab arak itu ada bahan yang itu boleh menyebabkan kanser dan gitu. Allah Ta'ala mengharamkan kita main judi sebab kalau 10 orang main judi, seorang kaya 9 lagi bankrupt. Itu yang kita boleh fikir dengan apa? Dengan akal. Yang tak boleh fikir dengan akal dia, tuan-tuan kita sebenarnya wajib kata 3 rakaat. Kata kita sebenarnya 3. Isyak tak lagi 4. Soalannya, kenapa Maghrib 3, Isyak 4? Sedangkan kalau kita nak sembahyang Maghrib 4 rakaat dan 8.21 baru lah, Maghrib Isyak dan 4 rakaat. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Maghrib 3, Isyak 4? Pasal apa tak buat 3 Maghrib, 3 Isyak? Ataupun 4 Maghrib, 4 Isyak? Itu nama dia istislam. Bala man aslama wajahuhu lillah. Dia dalam Al-Quran dia kata, orang yang menyerah diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kita tak soal banyak, hanya Allah dan Rasul juga yang tahu. Saya bagi kutu haji di masjid di Kuala Betan. Ada orang nak reta, tak reta, ada orang tahan. Tak tahan tak boleh lah. Tak nak tanya sikit. Perempuan, saya sikit, pasal apa tawar 7 kali ya? Dia pun pening kepala. Saya pening kepala, dia kata minta maaf, soalan tu saya tak tidak jawab. Kenapa 7 kali tawar? Maksud dia pasal patak 6, pasal patak 5. Itu soalan tu saya tak boleh nak jawab. Dia kita minta maaf, saya tak nak jawab soalan tu. Kita tanya orang lain lah. Kalau tanya siapa pun, semua orang tak boleh jawab. Kecuali ulama boleh buat andaian saja. Sebab itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Itu syariat. Allah Ta'ala sudah meletakkan tawaf 7 kali, lontak 7 kali, sa'i 7 kali, semua 7. Hikmah dia hanya Allah Ta'ala yang tahu. Pasal apa tak buat 6? Pasal apa tak buat 8? Itu nama dia istislam. Kami sam'an wa ta'atan, kami dengar dan kami taat. Itu nama dia syariat. Saya kata dapat nak buat 8 buat lah, dia pun pening juga pula. Nak buat 8 buat lah, saya tak pergi nak jawab lah. Tapi kalau ikut haji, dia kata apa? Dia kata 7. Saya kata hak tu lah nama dia syariat.
Apa kata tak, itu nama dia syariat tak. Maksud dia penentuan oleh Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Tidaklah kamu tawaf 7 kali. Bukan syariat Nabi Muhammad tak yang nak bagi. Syariat itu daripada Nabi Ibrahim. Dengan Nabi yang sebelum Nabi Muhammad lagi, Nabi Ibrahim. Tawaf 7 kali. Kalau nak ambil andaian ulama boleh lah. Allahul ladzi sata'ata surah Sajdah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi atusita. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin da alladzi ja'ala lakum al-ardha sab'a samawatin tibaqa. Allah Ta'ala menjadikan langit itu 7 lapis. Jadi langit 7 lapis. Jadi bumi 7 lapis. 7. Pasal apa Allah Ta'ala pilih angka 7 tu? Kita tak tahu. Pasal apa tak pilih itu? Kita bahawi belum berakhir berjuta. Allah Ta'ala itu janji dia sekatan janji. Sebab kalau tengok dalam Islam banyak dia janji. 1, 3, salah satu ayat 3 tahun. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadikan 7. Ustaz pilih angka janji. Okay. Itu kita tak tahu lah. Kita tak tahu. Itu syariat. Okey. Nabi kata sesungguhnya panas yang terik itu dari neraka Jahannam. Kalau cucu kita tanya, tuan-tuan, kenapa hari ini panas sangat? Tak ada abang dia atas tu neraka Jahannam je. Dia berdiri. Abang kan saja. Kadang-kadang Tuhan bagi panas, kadang-kadang Tuhan bagi sejuk. Asyik dia tak boleh bang. Tak boleh sampai lagi. Okay. Hadis yang seterusnya diberitakan oleh Nafi' radhiyallahu anhu katanya, Ibnu Umar kata dia bilang Abdullah bin Umar, bukan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ibnu Umar, siapa? Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu maksudnya anak kepada Sayyidina Umar, yang nama dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar azan pada satu malam yang sangat dingin di Dajnan, sebuah bukit dekat Mekah. Dia Dajnan. Kemudian dia berkata, salatlah anda di kenderaan anda masing-masing. Macam mana nak buat kata dia lah? Tak kata dia lah. Kalau orang kata ni cuba azan sikit, tapi hayat Allah solat orang buka ada. Hayatlah di tempat kau. Tak perlu. Siapa yang uji bahasa Arab boleh lah. Siapa tak uji bahasa Arab tak tahu. Hayat Allah solat hak buka pada apa? Hak buka pada bahasa Arab. Semayanglah di rumah hamba masing-masing. Ataupun semayanglah di kenderaan hamba masing-masing. Ada kata apa? Sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Hayya ala salah tu. Hayya ala salah. Jadi sallu fi rihalikum. Betul. Sallu fi rihalikum kan? Tak hayya ala salah. Banyak. Sallu fi rihalikum. Kita tengok azan Syiah tak? Tengok azan Syiah. Kita buka YouTube tengok. Buka YouTube type itu azan Syiah. Ada keluar. Asyhadu anna aliyyan waliyallah. Asyhadu anna aliyyan waliyallah. Tapi dah kita hafal lagi terasa tengok. Dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna aliyyan waliyallah. Dia ada bagus. Itu azan Syiah. Azan tu tak sama orang kita. Kemudian dia berkata, salatlah anda di kenderaan anda masing-masing. Berapa tuan-tuan pada sejuk. Suasana yang sangat apa? Sejuk sangat. Kemudian diceritakannya kepada kami bahawa Rasulullah SAW pernah menyuruh seseorang azan. Sesudah itu beliau bersabda, salatlah anda di kenderaan masing-masing. Sallu fir rihal. Sallu fir rihal. Tinggal semayanglah. Peristiwa ini terjadi di malam yang amat dingin, hujan dan dalam suatu perjalanan. Jadi Rasulullah pernah apa? Pernah gitu. Kita terbilang ada hujan, kita kena otter. Otter. Sallu fir rihal. Dalam azan itu orang tak faham kan? Tambah azan itu lagi orang tak faham kan? Jadi tuan-tuan, nampak kata Islam itu mudah. Kadang-kadang Islam itu berat, kadang-kadang Islam itu ringan. Hak yang kita berat tu jangan, iaitu dalam bulan Ramadan panas mana pun. Kita ingat dia orang di United Kingdom, dia tahu puasa tu kadang-kadang 20 jam.
Tu ada kawan yang balik daripada UK. Dia kata, ya Allah Ustaz, lembek ni kita. 15 bukan belah dah, kita 13 jam kan. Kita 13, kadang-kadang mereka 20. Tu dah. Ataupun 20 atau hampir 20 jam. Sampai tu kena buat sekarang kan. Yang kata Islam ni kadang-kadang mudah boleh tuan-tuan, iaitu orang yang sembahyang tidak boleh sembahyang diri, boleh sembahyang duduk. Sampai last sekali kena sembahyang dengan hati, tapi kena sembahyang juga. So, jadi Islam ni ada ringan, ada berat. Okey, solatlah anda di kenderaan masing-masing. Okey. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dari bapaknya, katanya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abtah, satu tempat di luar kota Mekah. Bilal datang kepadanya memberitahukan tentang salat. Sesudah itu Bilal keluar membawa sebuah tongkat yang kemudian ditancapkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abtah, dan sesudah itu Bilal qamat untuk salat. Hadis tadi dia habaq kalau sekiranya susah ataupun dingin ataupun jauh, maka solatlah di rumah. Tapi jangan qiyas tak betul lah. Orang yang boleh main naik kereta tak tahu ada alasan. Ada kereta. Artinya siapa tak pergi mayang jemaah masjid, orang tak tengok hujan lebat tu. Kawan naik Pajero. Pajero tak ada masalah apa. Naiklah, tak ada masalah. Ni untuk orang yang Arab ni, dia duduk jauh, tak pergi naik unta. Malam hujan, ribut, lebat, apa tu. Jadi sebab tu dia solat apa? Solat di rumah. Kalau saja-saja tak main. Pajero ada. Tak boleh. Itu tidak boleh dijadikan alasan. Jangan gunakan hadis ini untuk kepentingan kita dari yang tak betul. Jangan mengaji tapi qiyas tak betul. Hadis yang kedua, dia nak buat sutrah. Dia nak ajak buat sutrah. Kalau kita nak mayang, anak kita dah lintas di jalan, letaklah benda-benda apa. Anak kita dah lari ligan. Anak umur 5-6 tahun, memanglah abang ligan, adik ligan abang di depan tak mayang. Dia dah mayang, kita bubuh apa? Bubuh beg. Dan petang kat perempuan kita, ni korang tengok tak? Ni abang nak mayang. Abang nak mayang, korang tengok tak? Tak di depan di depan, jadi dia jatuh arah. Tapi di depan ni kita bubuh apa? Beg ataupun cushion apa, tempat kita duduk tu, buah lah apa-apa. Yang pentingnya sebagai sutrah, sebagai kita apa, nak halang daripada budak-budak. Jadi Bilal bin Rabah dia tancap tongkat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni tidak lah kan. Tidak. Jadi kita dah abad dah, habis dulu lah, kita dah lepas lah. Kalau seseorang itu tahu dosa beratnya kita bingkai di hadapan orang yang sembahyang, maka orang itu sanggup tunggu selama 40 tahun. Jadi contoh dia tu, tak elok main salam untuk imam. Saya tengok hari tu ada orang macam belah tu ya. Contoh dia tu, kita majlis hari semua dah setiap malam, dia juga kita langkah, tak salah ya. Saya tengok ada orang sembahyang di saf yang pertama, saf yang kedua. Nak main salam untuk imam ni pakai apa? Macam belah tu yang mungkin dia buat dengan sembahyang. Tak boleh. Jangan duk langgar macam tu. Dia tak salah untuk imam tak apa. Bagi orang belah sini saja. Dia sembahyang kebetulan saya tengok belah kanan. Dia tengah duduk. Atas dia tengah. So, dia cakap kereta kaki ya. Jadi duk lintas depan tu. Jangan lintas di hadapan orang yang sembahyang. Okey. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa dia melihat Bilal azan. Katanya, saya perhatikan Bilal ketika azan, mulutnya begini dan begitu ketika dia azan itu. Ini saya kata dia baca buku di rumah orang. Saya perhatikan Bilal ketika azan, mulutnya begini dan begitu ketika dia azan. Kalau kita baca sama-sama di rumah, faham ya orang? Ayah Allah. Kan sudah faham dia tu kan, sudah faham mulut dia, hayya ala salat, hayya ala salat, kan nampak mulut dia, ya betul. Kalau baca sama-sama di rumah, tak, bukan fahaman dia macam tu, salah. Waja'altu tattabi'u fahu hahuna wa hahuna bil azan. Ni tadi apa? Hayya ala salat tu. Nak minta tolong untuk Bilal ni, saya pun lama tak buat lupa lah. Hayya ala salat. Ada nak kita kanan dulu kan?
hayya 'alas solah. Kalau tu hayya 'alas solah yang kedua belah kanan juga ke kiri? Bilal. Okey, saya hayya 'alas solah. Sekali lagi. Hayya 'alas solah. Kok ni ke kok ni juga? Kanan ke kanan kiri? Ya? Dua-dua kanan. Hayya 'alas solah. Kemudian hayya 'alas solah. Macam tu. Kemudian hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah. Macam tu tu saya bila kita pun tak buat lah kan. Ada buat lagi. Tak buat lah kan. Pasal pasal mic ni kalau dia buat macam ni kan, hayya 'alas solah dia tak ingat lah kan. Tujuan buat tu tuan-tuan ialah nak bagi dengar. Dulu ni di kota Bilal berubah, dia naik azan atas kota tu. Allahu Akbar. Tu. Kemudian hayya 'alas solah, Allah bilang ni, hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah. Jadi logik kan? Jadi suara dia tu, kalau dia talam mic mulut dia tu betul, jadi suara tu kuat lagi. Ni kalau kita talam ni lagi pelan tak? Lagi dia semakin pelan, bukan semakin kuat, semakin pelan. Jadi tuan-tuan dia kena auto juga, tapi benar dan susah kita tak tinggal juga. Kalau kita nak pelari pun duduk sama mic juga. Duduk dekat dah. Kalau ni kan ni boleh kan? Hayya 'alas solah. Kan ni dia tetap apa? Tak boleh juga. Hayya 'alas solah. Cuma sunnah ada kita nak buat. Kita tak mau mengingatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok berbalik di Masjidil Haram, kita masih ada lagi. Abdul Rahman Syirah, Allahu Akbar. Berbalik belakang, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Doa dia kuat lagi bila tu imam. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal kalau kita cakap logik, tak payah dah. Surah Abdul Rahman Al-Sudai pun memang kita dengar dah. Allahu Akbar. Dengar dah. Tapi oleh kerana tidak mahu meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah ada mubalik tu orang belakang sebut tu. Kena orang yang bilang Rabbana, aku mubalik dia panggil. Mubalik. Jadi oleh kerana tidak mau meninggalkan sunnah Rasulullah, tapi dia masih tetap ada di Masjidil Haram. Jangan di segi logik tak payah dah. Pasal dulu ni yang kata bunyi mubalik tu tuan-tuan memang sebab surah Rasulullah sedang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang lebih dengar lagi surah mubalik daripada surah Rasulullah. Lah ni mic tu dah memadai dah. Sebab kita tengok dalam bulan Tarawih punya mic kan, punya lah banyak di depan tu. Okey, jadi kita ambil hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Jadi sunnah tu kita tetap tidak meninggalkan. Walaupun logiknya, kalau kita cakap logik tu tak payah lah. Sebab mic duk salah apa-apa duk teratur ya. Kita halal tu. Kita tak boleh berubah. Kalau mic auto boleh berubah tu, jadi okey. Kita cantik hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah. Itu hayya 'alas solah. Oh. Kalau kita boleh buat mic tu, kira orang order kat kita. Okey. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya, ini penting untuk kita. Hak tadi kita dah boleh buat, ni ada yang kita buat ni. Ini berguna untuk kita ni. Dari Abi Qatadah, katanya ketika kami sedang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar suara gaduh seorang lelaki. Jalbata rijalin. Setelah selesai salat, beliau bertanya, apa yang terjadi? Rijal. Jawab mereka, kami tergopoh-gopoh untuk solat. Qala fala taf'alu. Jadi terjemahan dia tak berapa elok tuan-tuan. Korang cantik dengan terjemahan tu. Tuan-tuan tengok lah.
عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال. Rijal ni kalau kata ngaji bahasa Arab, rijal ni jamak bukan mufrad. Kalau dia kata jalbata rajulin, baru seorang lelaki, ni jalbata rijalin. Rijal tu maksudnya lelaki, tapi dia terjemah mendengar suara gaduh seorang laki-laki. Itu terjemahan dia kurang elok. Beberapa orang lelaki. Dia kena menjadi. Setelah selesai solat, beliau bertanya apa yang terjadi. Jawab mereka, kami tergopoh-gopoh hendak solat. Sabda Nabi SAW, jangan berbuat begitu. Apabila kamu hendak solat berjamaah, bersikaplah tenang. Mana yang kamu dapati, solatlah bersama mereka. Dan mana yang kamu ketinggalan, sempurnakanlah kemudian. Ini kisah buk dengan muwafid. Jadi tuan-tuan, Nabi larang. Ada orang lelaki buat macam ni, Allah kata kita dah buat lah. Macam mana orang sahabat buat zaman Nabi, jatuh lah kita orang betul juga kan. Dan memang tengok imam rokok, dia lari. Itu nak bagi dan rokok mana? Dah rokok dengan tu imam. Nak pergi dapat rokok, tak ada kelebihan apa pun. Tak ada kelebihan apa. Kelebihan tentang mana tuan-tuan? Kalau nak lari, dalam kitab Fathul Bari dia kata, kalau nak lari ni Fathul Bari. Tetapi kalau nak lari untuk dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, hak tu okey. Dia kata hak tu dia lari. Dia kata nak lari sampai tang itu, tak mereka dia tengok imam Allahu Akbar, kita lari. Nak Allahu Akbar dengan imam. Tak untuk mendapat fadilat takbiratul ihram. Hak tu okey. Ni dah kawan tu dah bagi untuk ihram dah habis dah. Surah pun ada Fatihah pun dah habis dah. Surah pun dah habis dah. Kita nak pergi dapat rakaat, nak pergi malas, nak tambah ya, itu je kan. Lari ni lagi tegur, jangan lari. Tidak elak terkebah lagi. Orang macam kalau tak dapat rakaat, dapat palatiah. Tak dapat apa. Jangan. Nabi kata, jangan buat macam tu. Nabi tegur. Nabi tanya siapa yang lari tu? Kita mengaku, ya Rasulullah, kami yang lari. Ista'ajalna, artinya ramailah yang lari. Mereka ada dia tak faham. Nabi kita jangan buat macam tu. Nabi kata fa'alaikum bisakinati, dan ada riwayat kata fa'alaikum bisakinati wal waqar. Ini dari saya. Dah rakaat tu, okey jalan. Kalau tak dah, kalau tambah ajalah tak lagi. Okey. Kerana dia punya sistem dia menjadi. Kalau nak lari untuk dapat takbiratul ihram. Ada okey. Lari ni dia dapat takbiratul ihram. Kalau dah rokok ada, tak payah 20 lari. Terus dah. Ada lagi, orang lari dia tengok. Kita rata ustaz, saya pergi dulu, saya lari dulu. Pergi dia rakaat, tapi dan dia. Tapi cara tu tak betul lah kan. Tak betul. Apalah nak potong-potong dia. Nabi kata, tenang. Mana yang kamu dapati, salatlah bersama mereka. Dan mana yang tinggalan, sempurnakanlah kemudian. Zaman sebelum Islam, sebelum mula-mula kena tegur, dia boleh cakap. Dia memang tu tanya dia dah berapa rakaat dah. Dia kata baru 2. Baru 2. Allah baru takbir. Lepas tu turun ayat Quran larang daripada tetap. Okey. Hadis Rasulullah SAW. Jadi harap tuan-tuan, jangan lari harap ini. Dan kita mengaji, kenapa ramai? Jangan duduk lari ya. Tengok imam rokok je boleh, jalan tu dia tak salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila kamu mendengar qamat, maka pergilah solat berjemaah dan hendaklah bersikap tenang dan tenteram, jangan tergesa-gesa. Dalam keadaan bagaimana saja pun mereka kamu dapati, maka solatlah kamu bersama mereka. Mana yang anda luput daripadanya, sempurnakanlah kemudian. Jadi siapa yang sempat dengan tu imam, maka sempatlah. Kalau tak sempat, tambah. Okey. Boleh tak? Jadi saya harap tuan-tuan kena bilang tak, bab muafiq dengan masbuk ni kena clear. Betul-betul clear. Takut bangkit hari akhirat tuan-tuan, kita malaikat boleh kosong. Boleh kita kosong. Ada apa? Pasal kita tak mengerti betul-betul. Kita tak faham betul-betul bab muafiq dengan masbuk. Maka kita buat kerja yang salah. Kita tak kerja yang salah. Kita baru main. Memang tengah baca.
اهدنا الصراط المستقيم. Kita bisa takbir Allahu Akbar. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. Kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada imam rukuk kita terus Safa Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lagi imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan tahu tadi ada dia Kaabah kosong. Dia dikira tidak menunaikan salat. Walaupun dia bersalat. Kenapa? Pasal dia tak clear. Bak muafiq dengan masbuk. Dia tak clear. Dia ingat dia orang masbuk. Dia ingat dia orang masbuk. Rupanya dia orang muafiq. Orang muafiq ni dia wajib menghabiskan Fatihah. Imam tak tanggung dia punya Fatihah. Tadi kata al-imam dhamin. Imam tu tanggung Fatihah makmum. Kata dia, iaitu makmum yang masbuk sahaja. Orang yang apa? Orang yang muafiq, imam tidak tanggung. Tanggunglah diri kamu sendiri. Itu kena clear itu. Orang muafiq, orang yang sempat Fatihah bersama dengan imam. Orang yang masbuk, orang yang tidak sempat Fatihah bersama dengan imam. Imam mai tengah baca, kita mai takbir Allahu Akbar, imam tengah baca apa? Walam yakul la Allahu samad. Artinya kita orang masbuk. Kenapa? Pasal kita tidak sempat Fatihah dengan imam. Kita mai Allahu Akbar, imam tengah baca ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita orang muafiq. Kita wajib menghabiskan Fatihah. Orang masbuk tidak wajib menghabiskan Fatihah. Itu kena clear itu. Dan kita mai masuk pula, kita mai tengah imam baca ihdinas siratal mustaqim. Kita ngomong ni, kita Allahu Akbar, terus kita baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, wa jalla jalla. Maka imam baca inna a'tainaka al-kautsar, maka kita pun baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus kita baca Allahu Akbar. Apa kesan dia? Kita kalau kita bagi salam untuk imam, kita pun foto. Tak dapat pahala apa. Itu sebab tu kita imam dengan makmum tu tuan-tuan kena detail. Macam ni dulu. Bagi sebelum kita ada, bagi pokok tampang ada, di pajak song ada, semua kita ada. Ini ngaji lah. Okey, kita teruskan lagi. Berita dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muazzin telah qamat untuk solat, maka janganlah kamu berdiri lebih dahulu sebelum melihatku berdiri di hadapanmu. Artinya lagi imam tak mungkin. Dia ada dua keadaan juga. Dan hendaklah kamu bersikap tenang. Tuan-tuan kena berfikir balik, berfikir balik pasal kita berfikir balik. Apabila bila qamat, maka kita jangan bangkit lagi. Kesamanya hari Jumaat lah. Hari Jumaat cukup tak jadi. Buat jenazah pun hari Jumaat tak jadi. Tapi siapa nak buat hari jadi kita? Kita nak buat hari jadi. Hari Jumaat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dah lah. Tak perlu suara bangkit dah. Sebenarnya dia adalah apa dia? Sama aja. Yang Jumaat atau tak yang Jumaat sama aja. Iaitu apa dia? Menurut mazhab Syafi'i, apabila selesai bilal qamat baru bangkit. Allah Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru bangkit. Atas mazhab Hanafi, dia akan bangkit pada qad qamatis salat. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Tak ada satu mazhab pun yang kata tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, semua bangkit dah. Tak ada mazhab tu, mazhab sendiri ya. Mazhab Islam sendiri. Tuan-tuan nak tahu, kita nak kena bersiap ni pasal Jumaat ni dia masa dah lama dah. Mana tak dengar baru rosak. Tak dengar baru rosak. Jadi akan mazhab Syafi'i lepas qamat habis baru bangkit. Akan mazhab Hanafi bangkit pada masa mana? Qad qamatis salat. Qad qamatis salat. Habis semua pakat ramai, pakat faham tak apa? Ni kita di masjid orang yang tak faham, dia tepuk-tepuk kita, dengar tak? Kan ada Jumaat kan?
Hari Jumaat kita dia tunggu untuk bila komat sampai habis. Tahu kita bangkit. Orang tak berkat bangkit dah. Tengok. Ini Jumaat. Dah bangun dia orang tak kena lah. Ingat dia nak. Itu tak faham. Jadi Nabi Muhammad SAW menambah. Ada dua keadaan. Yang pertama bagi bila tu komat bagi habis. Dan untuk bila nak komat pun tengok dulu imam ada kadang. Atau orang yang boleh menjadi imam. Tak semestinya. Tak kira lah. Ada tak asri ke, tak terbini ke, ataupun siapa-siapa saja yang boleh jadi imam, baru kita komat. Tak mau lepas komat, lepas tu pakat lawan tolak aku orang, tolak lalat, tak mau aku balik ada dia tak mau menjadi. Pastikan dulu, okay, ada orang yang boleh jadi imam, baru kita komat. Lepas komat, habis komat tu baru kita bangkit. Jadi terus dia apa? Terus dia naik jadi imam. Ya. Jangan lepas azan dia tengok. Hari Jumaat kan, Jumaat dah jadi kan. Jumaat jadi elok nak naik ucap khutbah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tak ada orang mungkin dia bukan. Betul? Makmum dah ni dapat lagu benar. Takkan aku nak naik ucap khutbah kot. Pastikan dulu, confirm. Pastikan dulu ada orang yang boleh naik imam, ada orang yang boleh baca khutbah, baru kita komat. Jangan tak sikit lah. Orang ada tu orang wirid, orang baca Quran, tidak ada sebarang masalah. Macam apa dalam hadis dihukum kena ingat adalah apabila jamak dia tu lama kena komat lagi. Itu sebab tu begitu. Hukum dia. Hukumnya apabila jamak itu lama, maka hendaklah dia komat lain. Komat itu sudah terbatal dengan sendirinya. Artinya kita sampai dah komat, tetap tak ada orang jadi imam. Kalau orang tolak bangun tu, tengok sampai minit, 2 minit lah. Lepas tu ada orang, dah ada apa-apa, dah tak ada orang jadi imam, saya nak jadi imam. Kena komat lagi. Sebab tu kita tunggu, pastikan dulu. Confirm, baru kita komat. Okay, Nabi kata, lagi hampa tak tengok aku, jangan berdiri lagi. Okey. Tu hadis. Sebab tu tuan-tuan dia sunat, dia ada bilik imam. Kita baru ni sebab dia ada bilik imam. Imam dia sunat dia adalah dia masuk, kemudian dia terus masuk ke dalam bilik imam. Kalau hari yang baca khutbah, dia tengok khutbah apa yang tak baca. Kalau nak pagi Jumaat jadah tu dia semak balik dulu juga dengan surah Al-Insan dia masuk. Bila dah komat dah selesai komat baru dia keluar daripada apa? Keluar daripada bilik dia. Maka macam itulah Rasulullah apabila Bilal dan Rabah dah komat dah baru dia keluar daripada bilik dia. Okey. Berita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Salat telah diqamatkan dan saf telah diluruskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat beliau salat dan kami menanti-nanti beliau takbir. Tiba-tiba beliau pergi sambil berkata, tetaplah tempatmu masing-masing. Kita tengok YouTube tu. Kan? Kau jangan dia tag lah. Imam Haram membatalkan solat apa? Solat Maghrib lah. Maghrib kedua. Maghrib. Imam Masjid Nabawi ke? Imam Masjid Nabawi membatalkan solat Maghrib. Dan tag lah dalam YouTube, enter. Yang baru dia keluar. Dia ada nak takbir lah. Dia kata intaziru qalilan. Dia abang dulu. Tidak ada belah itu mahir lah. Orang dia kan. Dengar lah. Oh takbir dah. Takbir dah cuma dia tak baca. Tak baca. Lepas tu dia posisi. Kemudian dia kata intaziru qalilan. Wait a minute. Betul lah kata. Wait a minute. Artinya tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Lepas tu dia pergi wuduk. Sama ada dia batal wuduk ketika itu ataupun dia terlupa kata dia tak ada wuduk lagi. Jadi dia ambil wuduk, kemudian baru dia main balik. Allahu Akbar. Kejadian itu mengulang balik kejadian yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi elok nak angkat takbir dah, lepas tu dia kata apa, hampa tunggu di tempat hampa. Qad ada makanikum. Duduk tempat kamu masing-masing.
famakatna ala hayatina, kami tetap berdiri di tempat kami seperti semula sehingga beliau datang kembali. Ketika beliau datang, air di kepala beliau masih menitik-nitik kerana ternyata beliau baru selesai mandi. Selesai mandi. Mandi janabah. Ni SX lah. 18 SX lah. Pasal ni pasal 18 SX. Jadi Rasulullah ingat dia masih belum mandi janabah. Masih belum mandi janabah, dia nak angkat takbir baru tanya. Baru tanya, lepas tu dia pergi lah. Dia pergi mandi dulu. Di mandi dulu. Kita kalau tu imam abang usul payah. Ni tunggu sana, saya tak mandi wajib lagi. Tak orang kerja lembang. Tapi nak abang. Rasulullah ni kan dia pemimpin umat. Dia nak abang. Kalau sekiranya berlaku macam tu, jangan terus. Imam jangan terus. Satu iktimat. Yang kedua, malu kepada Allah Ta'ala mesti lebih diutamakan daripada malu kepada makhluk. Kalau kita ni malu kan, abang ada ni minta maaf lah, saya tak menik dah ni. Saya balik menik dah dulu. Jadi kita tak payah abang kot kan. Tapi nak abang kata apa semua dia lebih terang lagi. Jadi ayat duk menikah. Ada riwayat kata Rasulullah kata aku baru mandi janabah. Dan abang ada apa, apabila bertembung malu kepada Allah dan malu kepada manusia, maka mestilah didahulukan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Kena ingat lagi. Ingat lagi kawan kerja kontraktor, dia kata Ustaz, kontraktor ni bukan duk tebak api pun. Saya buat apa, tarik apa fiber optik lah, mana semua pakai main kena hulung semua. Semua pakai nak makan, daripada bawah sampai atas semua nak makan. Sanggup beli berapa dia. Kontraktor lah boleh bagi kat saya banyak ni. Dia kata Allah. Kata saya payah sikit dia kan. Macam duk saya bakar api ni. Kalau kita tak bagi, kita tak dapat kontrak. Kalau kita payah mereka. Apa dia pernah buat DBM, Allah Ta'ala nak tunjuk pada ayat keluar tu kalimah Allah. Yang kita dengar ni Yusuf Haji Al-Saqafiyah. Yusuf Haji Al-Saqafiyah kena sembelih kan? Kena sembelih. Darah ada keluar tulis kalimah Allah. Ni dia buat DBM keluar kalimah Allah. Dia ni yang saya kenal. Tengok buku pada saya mana ni. Dia kenal, dia seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang yang rajin menjadi bukan dia negasi pembohong ni. Bukan. Dan dia tunjuk kat saya, Dato' Ustaz, dia nak jumpa kat saya, dia jumpa dengan Ustaz ni. Ustaz apa ni? Ni saya baru ni saya buat di DBM ni kan, buat DBM pipe ni. Lepas tu pipe tu pecah. Bawa tu nama tu. Pipe tu pecah lah, saya buat tengah-tengah bawa pecah. Pecah keluar kalimah Allah oleh Allah. Bakak berhimpun habis kerja dia. Apa kerja dia? Cina-Cina tu main tengok dia lah. Tengok kalimah Allah. Tu dia subhanallah. Kerja dia yang tak sembahyang tu pun lepas tu sembahyang. Tapi sembahyang dah minggu. Itu tak sembahyang lagi. Tengok kagum. Keluar kalimah tu, kalimah Allah. Dia tunjuk kat saya ni, Ustaz, memang tu. Dia bukan buat-buat dia, Ustaz. Saya ambil sendiri dia dah. Saya kamera tak buat dah. Baru banyak dia handphone dia dah. Baru saya ambil. 3-4 lama lah. Dia tunjuk kat dia. Itu dia tu kalimah Allah. Dia keluar macam tu. Jadi tuan-tuan abang kata apa kerja Allah Ta'ala ni dia Allah Ta'ala boleh buat dan dia boleh tunjuk kepada siapa yang dia mau. Jadi tuan-tuan apabila bertembung kes yang macam ni, kita hendaklah kita malu kepada Allah Ta'ala, itu yang lebih kita utamakan. Okey. Dari Abu Hurairah qala uqimatus shalah fasawwan nas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, solat telah diqamatkan dan jemaah telah meluruskan saf mereka. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung ke muka sedangkan beliau junub. Beliau bersabda, tetaplah di tempatmu masing-masing. Lalu Rasulullah pergi mandi. Setelah beliau datang kembali, air masih menitik-nitik dari kepala beliau. Nabi SAW solat bersama-sama dengan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan junub, kemudian Rasulullah pergi mandi, kemudian balik. Mandi itu dibelakangkan kepada manusia. Itu kena nampak. Saya baca khutbah tu, saya dah bimbang betul. Kenapa ingat sebulan khutbah tu saya kata, ya Allah, aku ada wuduk ni, ada wuduk. Kena pastikan tu betul.
Dia tak lagi kan, lepas habis kita sembahyang dah, baru ingat Allah tak ambil uduk tadi main. Tentang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan-tuan, insyaAllah saya baca khutbah tak tidak ada uduk, jadi saya kena baca khutbah lain. Allah dia makin dia buruk. Tapi kena buat juga lah. Pasal apa? Khutbah itu tidak sah. Khutbah tidak sah. Orang yang membaca khutbah wajib beruduk. Orang yang azan tidak wajib beruduk, cuma hukum dia makruh. Kalau sekiranya seorang itu azan, dia tidak ada uduk. Tapi orang baca khutbah mesti ada uduk. Dia tambah dia jadi imam pula. Kalau jadi imam bagi dalam itu banyak ada tak dia bayar Allah banyak-banyak baca kalau bukan main. Dia pun boleh banyak masa tu kan. Banyak tu asal tak apa lah. Banyak lepas bagi salam. Baca dia Assalamualaikum, tuan-tuan. Kita kena buat semula rakaat dunia. Betul tak? Salah dia seorang dia tak dulu. Bukan salah orang lain. Kes yang macam tu tuan-tuan, semua kena sembahyang lain. Semua kena sembahyang. Kalau kes sembahyang lain, sembahyang fardu ke imam tak ada apa? Tak ada wuduk. Kita sembahyang, lepas bagi salam baru dia ingat tidak ada wuduk. Ada pun Assalamualaikum, tuan-tuan minta maaf. Ini sembahyang tak saya. Minta maaf tuan-tuan, saya sembahyang tak sah, saya tidak ada wuduk. Dia maaf kata apa? Ambil wuduk, sembahyang orang-orang. Kami tak nak kisah apa-apa. Tapi Jumaat tak. Jumaat dia berkait semua sekali. Tidak sah khutbah, tidak sahlah Jumaat. Apa pilihan lain? Iaitu mengerjakan haji. Dia tu tawaf, tidak sah. Lepas itu dia sa'i, maka sa'inya tidak sah. Lepas pada sa'i dia buat apa? Dia bergunting. Berguntingnya pun tidak sah. Tawaf tidak sah, maka sa'i tidak sah, berguntingnya tidak sah. Dia kena buat apa? Dia kena tawaf lain, dia kena sa'i lain, dia kena bergunting lain, dan dia kena banyak darah. Dia efek rangkai. Benar? Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tak kepada tuan-tuan? Yang lebih afdal, Imam Nawawi kata hendaklah ikut imam yang pertama itu yang lebih afdal. Kenapa? Sebab imam yang pertama itu solat di awal waktu dan kita solat di akhir waktu. Maka dia kata, sayudialah pada pendapat saya ialah kita mengikut imam yang itu. Sebab mereka ni solat di awal waktu. Maka apabila kita walaupun di ujung-ujung, tetapi kita pun dianggap sebagai solat di awal waktu. Kalau kita buat imam lain, artinya kita dianggap solat di akhir waktu pada imam. Betul? Ya, kita macam orang nak tolak lah. Orang nak tolak pukul 1. Satu bas nak tolak satu lagi, ferry nak tolak satu lagi, pukul 3. Kalau kita pergi nak bayar tiket, dia kata ada, tapi atas bumbung ni lah. Atas bumbung. Tapi pukul 1, pukul 2 sampai. Kalau pukul 3, lagi pukul 5 baru sampai. Kita pun kata tak apalah, bumbung lah. Artinya kita dianggap orang yang sampai awal. Okay, boleh. Wallahualam. Saya ada soalan lagi. Yang jual tak pakai rumah yang panjang. Kalau Nabi nak sini, dia begini. Kalau kata Aisyah ada 4 rakaat. Kali segi 2 kali. Orang 8 kali ya. Buat ilmu. Ya. Nak sah eh? Jadi tanya hukum dia lah. Yang itu saya jawab dulu soalan dia sah. Soalannya, jawapannya ialah sah. Kenapa sah? Yang tidak boleh dia kata salah samarat mutataliyah. 3 kali berturut-turut. Boleh? Orang kajian 3 kali pergerakan yang berturut-turut. Ini kalau setakat sekali tidak ada sebarang masalah. Jawapannya adalah sah. Dia kena salah. Okay, boleh. Ada soalan lagi? Sembahyang seorang imam, seorang makmum. Okey, dia itu khilaf mazhab. Ini faham dulu? Sembahyang 2 orang, satu tu imam, satu makmum. Khilaf mazhab. Jadi saya tak ada masalah banyak lain. Kalau ada macam ini sudah.
Atau yang agak macam ini kita tu selepas kita tumit dia. Jadi mana tumit dia, kemudian kita letak di mana? Awal tumit dia tu. Duduk macam lah. Jadi kalau atas mazhab ni ada yang sama, ada bawah sikit, ya tak ada mazhab sikit lah. Tak ada cepok mazhab ni pula ni. Cepok tu sebenarnya kita duduk di belakang sikit. Sebelah kanan. Kalau perempuan, dia sebelah kiri. Ataupun di belakang. Okey, boleh tak? Ada lagi? Kalau hari Jumaat, tengok keadaan. Tengok hari Jumaat, tengok keadaan. Kalau sekiranya dia tu dah, kalau kita pilih wuduk pun, memang tak akan, tak payah, duduk tu. Duduk tu lah. Hari Jumaat kan, duduk tahiyat akhir dah, duduk dia batal kan. Batal, maha keluar pun tak ada kan. Ya, kita baca pun sampai fil alamin innaka hamidum majid lah. Kalau kita tu, artinya tak perlu kita keluar. Tapi kalau sekiranya kita kata solat hak biasa, kita nak keluar macam mana? Okey, sekarang ni tengok keadaan juga. Kalau misalnya macam terawih, bulan Ramadan, awal Ramadan kan penuh masjid kan? Penuh masjid, dia pun nak keluar pun payah juga tu. Hak benda tu sebenarnya tak payah keluar. Kita duduk di mana? Di tempat kita. Kalau ni kes yang macam ni, ni kes yang amat berat lah. Iaitu apa dia? Baru pula angkat takbir, Allahu Akbar. Saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita habis dah, kita mesti nak keluar. Mesti nak keluar. Macam mana? Kalau kita yang majlis kita ni senang. Kalau majlis kita senang sikit. Itu dia. Kalau duduk sama kita lintah tu. Kita lintah tu kemudian duduk ujung. Itu dia panggil iktirari. Tak salah. Ikut hukum asal lintah depan orang semayang ni, hukum dia berdosa. Tapi kalau terpaksa macam tu, barulah kita ada yang kata pegang Quran, tak ada yang semayang, tak boleh kan? Tak boleh. Betul kita pergi tempat parking batang mana-mana tu mereka, betul kita tengok ada Quran satu, ada apa tu, terjatuh daripada masjid apa tu dah. Pasal tu kita tidak ada wudu. Ambil kita apa? Ambil. Oi. Kita tak juga. Itu namanya ittirari, terpaksa. Jadi kita lihat. Jadi dia kata dalam kaedah fiqh irtikab akhafud dararain. Ambillah yang paling ringan. Jadi perkara ringan boleh kita lihat itu berada duduk bantu kan. Kita ini kita itu duduk dalam duduk sana, duduk cepat dan duduk di belakang. Boleh tak? Harap jangan jadi ya. Harap tidak berlaku orang dia payah sikit. Kita okey, boleh tak? Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Last. Oh, ada lagi tu. Last. Okey. Ya. Kita dengar? Tak, tengok keadaan. Macam saya kata tak baru rakaat yang pertama kan. Baru rakaat pertama imam tu tengah baca suratul ladina. Jadi kita keluar tu kita masuk balik lah. Kita masuk balik. Kemudian kita ikut macam biasa lah. Tak tahu kita ikut lah. Macam mana cara nak masuk tu? Berdepan panjang tu tak. Sebab dia kalau kita dah rakaat pertama selesai dah lain. Dah rakaat yang kedua selesai dah lain. Kalau tak dan dia tengah tahiyat selesai dah lain. Kalau saya perintah lagi pun tidak semua. Kita berdepan. InsyaAllah. Berdepan. Ada soalan lagi? Okey. Dia macam-macam cara lah. Tapi kita jangan lari daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dia ambil masa. Imam jangan terhormat. Jangan terhormat. Kita baca kita majlis tajwid
baca Quran. Lagu kena ikut tajwid, jangan tajwid ikut lagu. Ada surah sedap emisah tu cukup sedap. Jemaah Abdillah dia azan dalam jamaah lah, Allah kan dia masuk besar serbian, dia azan kazah tak bila itu ada pun kawan tu dengan pitching dia, dengan vokal dia, dengan cantik semua tu kan. Itu lagu kena ikut tajwid, jangan tajwid ikut lagu. Itu kaedah yang dipegang. Okey, sekarang ni tujuan kita nak meluruskan saf. Nabi kata, jangan kamu bangkit lagi sehingga kamu melihat aku. Ataupun kalau sekiranya cara biasa ni, bila qomat dah baru kita bangkit. Bangkit ke imam mai depan, ke imam jangan tulis Allahu Akbar. Jangan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil mata kan. Sakit tengok belah ni clear dah. Dah cantik dah belah ni. Tengok belah ni dah clear dah. Semua dah cantik dah. Semua dah potong elok. Semua dah kacang pun semua elok dah. Semua tu baru dia apa? Allahu Akbar. Itu peranan apa? Peranan imam. Ada setengah masjid yang imam tu pas masuk tu Allah belakang tu selera ni. Itu tak betul lah. Peranan apa? Peranan imam. Maka Rasulullah dia buat pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang kerja peluang lepas ni. Tawassuhakum rahimakumullah. Sayyidina Ali jalan. Jalan tengok dah semua tu siap baru. Sayyidina Ali bagi syarat kat Rasulullah, baru Rasulullah Allahu Akbar. Itu atas apa? Atas kita sendiri. Atas kita sendiri. Siapa kontrol? Imam kontrol. Jangan laju sangat. Kalau kita duduk diri sah semua dah siap dah semua dah, baru kita qomat, itu baru imam mai, itu khilaf sunnah, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat kita betul, tapi cara pelaksanaan tak benar. Itu boleh. Artinya imam kena peranan. Boleh. Imam kena berfikir lah. Ya Allah, a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من تفرق معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah keadaan kami, Engkau pisahkanlah kami dalam keadaan keangkuhan kami segala dosa kami, lapangkanlah dada kami, katalah ilmu kami, kata masalah amalan kami, jadikanlah kami ini hak kami ini hamba-Mu yang beramal syak-Mu ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjalan akhirat sama bila akhirat jahda bila akhirat ya Allah. Rabbana atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.